Marang Terengganu. Yang menarik ini juga di Marang Terengganu ini, selain daripada N17, N19 juga merupakan satu kawasan yang perlu diberi perhatian kerana Dr. Sam ada di situ. Yang lebih dikenali sebagai Dr. Sam lah, Menteri Besar Terengganu ataupun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mohtar, yang mana akan melihat pertembungan satu lawan satu di antara Pakatan Harapan Haji Suhaimi bertemu dengan Dr. Sam. Jadi adakah Dr. Sam berjaya untuk mengekalkan kerusi di N19 Rurendang ini? Sama-sama kita saksikan pada hari Sabtu ini. Baiklah, kita teruskan siaran ini. Saya serahkan kembali kepada Ismail dan juga Zaliha bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Okey, terima kasih Ridwan membawakan gambaran di beberapa hot seat ataupun kerusi panas. Kerusi panas ni penting, tapi kita juga nak menghangatkan lagi kepanasan suasana mengundi, bukan saja pengundian awal dan juga hari pengundian sebenar. Dr. Awang, calon Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Sudah ada beberapa kepimpinan yang mengumumkan di Negeri Sembilan, di Selangor dan juga di Pulau Pinang seperti diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi di Terengganu, Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan keputusan pengumuman itu akan dibuat selepas kalau sekiranya kejayaan berpihak kepada Barisan Nasional pada pihak Ridwan nanti. Jadi apa pentingnya meletakkan calon Menteri Besar ini pada ketika tempoh berkempen ataupun mungkin selepas kemenangan berpihak kepada mereka? Okay, kita lihat kecenderungan pengumuman calon Menteri Besar atau Ketua Menteri. Saya kira ia cuma diumumkan apabila kedudukan negeri tersebut dilihat sangat stabil. Okey. Mana-mana parti politik yang berada dalam kuasa politik yang kuat di sebuah negeri ini, mempunyai power base yang kuat, maka mereka berani mengumumkan calon menteri besar mereka, seperti di Selangor, sebab sudah ada prestasi yang dapat dibanggakan, yang dapat diiktiraf, dijadikan contoh tauladan dan sukar ditandingi. Begitu juga dengan Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang, sebab diketahui bahawa kawasan tersebut sudah ada power base yang kuat. Dari segi ekonomi base juga begitu kuat. Dia beri asas ekonomi yang kuat juga. Namun di negeri-negeri yang kita tahu dari segi pertumbuhan ekonomi yang agak kurang sikit, prestasi ekonomi yang kurang menggalakkan, ini menjadi dilema kepada mana-mana parti untuk meletakkan poster boy mereka. Sebab jika dia walaupun popular tapi tak diumumkan adakah betul misalnya di Kedah calon menteri besar itu akan kekal. Jadi tak berani diumumkan sebab dalam keadaan politik yang agak begitu kurang stabil. Sama juga di Kelantan. Kenapa tak diumumkan poster boy ataupun bakal calon menteri besar di Kelantan oleh dua-dua parti, sama dengan Terengganu, sebab mereka berada dalam keadaan ketidakstabilan politik. Bukan saja kestabilan politik, tapi juga dari segi prestasi ekonomi yang dilihat agak kurang berbanding dengan negeri maju. Jadi untuk kedua-dua parti itu nak mengumumkan poster boy, orang akan melihat dari bawah sampai ke atas dari segi kewibawaan, kepimpinan dalam ekonomi yang boleh menarik pelabur luar, bagaimana untuk mencipta peluang pekerjaan. Sudah tentu ia memerlukan seseorang yang luar biasa untuk kriteria tersebut. Jadi saya kira dua-dua pihak saya rasa mereka tidak bersedia. Takut mereka akan diteropong begitu halus sekali. Jadi itu cara mereka. Dan paling tidak pun kita lihat ada satu negeri mereka tahu mereka tidak dapat menguasai, tidak akan dapat menjadi menteri besar di sebuah negeri, saya ingat Negeri Sembilan. Jadi pembangkang di Negeri Sembilan kata semua calon layak, dia kata, untuk jadi poster boy, untuk jadi menteri besar. Jadi tak perlu nak gaduh-gaduh, dia kata. Itu cara paling selamat untuk mereka nyatakan. Tapi semuanya disebabkan dari segi kekuatan power base, kekuatan ekonomi base itu. Parti mana yang kuat itu mereka dengan yakin boleh menunjukkan siapa yang akan menjadi calon ketua menteri atau menteri besar. Sudah pasti ada beberapa nama yang dianggap sebagai popular, disebut-sebut di peringkat akar umbi. Tapi berbalik kepada prinsip kesetiaan kepada parti, ia tidak akan menjadi calon kalau tidak direstui parti ataupun presiden. Ini masih lagi amalan yang belum dapat dipecahkan lagi. Kita kena ingat, mencadangkan calon menteri besar itu memang hak parti, tapi akhirnya keputusan akhir tertakluk kepada budi bicara Sultan ataupun TYT. Tapi dalam konteks yang begitu kuat dari segi otoritinya ialah
mana-mana parti boleh mencalonkan 1, 2, 3 calon menteri besar. Tapi akhirnya keputusan muktamad tertakluk kepada budi bicara sultan atau raja di negeri. Ini bukan kes yang terpencil. Sebab di Johor pernah berlaku. Orang katakan barang order sampai dia lain. Ini kita kena akur, kita kena sedar hakikat. Akhirnya keputusan itu adalah budi bicara ketua negeri, iaitu sultan. Jadi parti boleh mencadang siapa mereka nak, boleh sebut. Ada bahayanya juga. Tetapi diminta pula nama kedua, nama ketiga. Ataupun sultan boleh memilih siapa yang baginda rasa lebih layak dan mampu memimpin di Dewan Undangan Negeri. Dr. Sharifah, bila bercakap tentang pemilihan calon menteri besar untuk skala sekarang, tapi bukankah ini sedikit sebanyak menunjukkan succession plan sebuah parti tersebut sepatutnya telah difikirkan awal lagi? Daripada awal. Ya, satu perkara tentang politik ni ianya dia berbentuk dinamik ya. Ya, kalau kata terlalu hanya seorang saja dengan tiba-tiba kalah pula, jadi perlulah ada plan B, C, D sampai Z. Ya. Dan saya ingin telah banyak ditekankan oleh Prof tadi, tapi saya ingin meneliti sedikitlah, ingin mengetengahkan sikit satu yang telah dibuat oleh resolusi di dalam kepimpinan Bengkel Bina Upaya Kepimpinan Wanita anjuran NCWO, National Council of Women's Organisation, dan kami mengetengahkan satu slogan yang bertajuk nilai politik wanita. Ya, apakah nilai politik wanita? Ianya telah dihadiri oleh 8 parti-parti wakil parti-parti politik, iaitu PKR, DAP, UMNO, Amanah, PAS, Bersatu, Gerakan Muda dan pelbagai NGO. Ya, dan semua bersetuju 3 perkara. Yang atas ni 30% dah tak ada. Ya, tak adalah. Memang semua gagal melakukannya. Tapi yang nombor 3 ni iaitu membebaskan politik dari amalan yang mendiskriminasikan wanita tanpa mengira latar belakang etnik. Maknanya calon menteri besar itu tidak ada perkara-perkara ataupun kenyataan-kenyataan yang merendahkan martabat wanita, iaitu separuh populasi negara dan juga separuh pengundi. Ya. Yang keduanya, menolak amalan politik wang dan rasuah, fitnah, kenyataan seksis, ugutan dan serangan peribadi. Ya. Semua bakal-bakal menteri besar perlulah bebas dari perkara ini. Dan yang ketiga, memastikan gerak kerja kempen pilihan bebas daripada sentimen perkauman, sentimen agama yang untuk memenangkan parti. Ya, dan sudah tentu menteri besar perlulah mendukung rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan, dan pastikan politik di setiap negeri, pentadbiran usaha setiap negeri itu adalah berteraskan good governance dan juga yang dapat memastikan negeri-negeri tersebut progresif. Ya, dan saya nak inilah. Kalau tengok Dun Ulu Kelang tu dekat dengan rumah saya. Ya, kita tengok kursi panas, iaitu calon menteri besar dia Datuk Seri Muhammad Azmin dan juga calon PKR dia Juwairiyah. Ya, seorang perempuan. Ya, kalau dekat Negeri Sembilan pun begitu. Mentor dan protege difahamkan sebelum ini. Ya, dan itulah dinamika politik ya. Dan mungkin satu hari nanti ataupun selepas ini kita ada jugalah calon-calon menteri besar daripada kalangan wanita. Selangor boleh menerimanya? Mungkin. Ya. Kalau mengikut pada progresif negeri Selangor. Tapi saya nak kaitkan, itulah dia dalam politik ini dinamik. Bad publicity, good publicity is still a publicity. Itu banyak dimainkan oleh pengamal-pengamal dalam bidang pemasaran ataupun bidang publicity. Apa benar dalam politik begitu jua disarankan kerana ada figura yang kelihatannya perlu menyambung legasi sebagai menteri besar ataupun ingin menyambung legasi sebagai menteri besar, seringkali ditimpa dengan pelbagai kontroversi dan juga pelbagai cerita-cerita yang kurang enak, malah cerita-cerita yang mungkin dianggap boleh menjatuhkan karier politik beliau. Jadi apa prinsip good publicity, bad publicity ini boleh terpakai? Ini dinamakan perang saraf lah
antara parti, ya, mereka akan memang memberi tumpuan khas, ya. Kalau kita tengok Gerak Kerja akan beri tumpuan khas kepada beberapa calon yang berpotensi besar, ya. Maka kalau kita nampak attack-attack yang telah ditujukan kepada sesetengah calon itu, maka calon itu mempunyai potensi besar. Kadang-kadang tu sampai terkubur terus, ya. Sebab terlalu sama banyak. ada naik atau terkubur terus. Ya, sebab itulah yang tidak disebut pula dengan tiba-tiba yang naik, ya. Ini adalah dinamika politik yang kita nampak. Good publicity is good, but over publicity it can be merbahayalah kepada masa depan kerjaya politik. Ya, kita kena ingat bahawa politik ini seperti kerjaya, macam kita sebagai pensyarah, ya, macam sebagai wartawan, ya, juru cakap. Ianya bergantung kepada bagaimana melakukan kerja dengan lebih baik, tapi sudah tentu politik ini dia bukanlah lantikan macam kita, tetapi ianya lebih kepada dipilih. Maka macam mana untuk kekalkan prestasi yang baik, dan bagi saya nilai politik wanita jangan dipandang rendah kerana ianya amat penting untuk memastikan sikap rakyat Malaysia lebih baik. Sikap rakyat Malaysia lebih baik adalah bergantung kepada cara dan juga penyampaian kenyataan yang dibuat oleh para pemimpin. Prof Awak, apakah barangkali juga sebenarnya rakyat tahu sama ada bad publicity, good publicity ini sebenarnya asam garam pilihan raya? Saya kira masih lagi rakyat berasa berada, walaupun mereka tak sedar. Yang pertama, keliru. Apa dia maksudnya keliru? Keliru itu ialah tidak dapat membezakan antara benar dan yang palsu. Dan bila ada bad publicity itu, barangkali benda itu sebenarnya tak benar, tapi dimainkan sebagai sensasi oleh musuh politik, oleh musuh parti dan sebagainya. Jadi perkara ini yang pentingnya literasi politik kalangan pengundi itu perlu dipertingkatkan. Pemahaman mereka tentang suatu isu, pemahaman mereka tentang perkara-perkara yang diselahkan oleh parti lawan ataupun mana-mana parti ini kita tak boleh terima 100%. Kita kena ada sedikit rasa keraguan dengan membawa budaya menilai keseluruhan, dan perlu bertanya kepada mereka yang kita rasa lebih tahu untuk memastikan bahawa publicity yang dilakukan tersebut adakah benar, sama benar ataupun palsu. Jadi ia perlu balik kepada pangkal kepada pengundi yang perlu literasi politik ataupun pengaruh politik yang lebih baik. Itu diperlukan, sangat diperlukan. Yang saya risau ni pengundi muda 18 hingga 21 ini, yang saya ingat masa lagi terumbang ambing saya lihat PRN Johor, saya terlibat PRN Johor pengundi muda 18 hingga 20 begitu. Ramai mereka kurang terdedah dengan politik dan agak bahaya. Dan mereka juga dilihat macam kurang serius terhadap politik. Pertamanya disebab mereka selalu memberikan persepsi itu bagi mereka sesuatu yang buruk, tak usahlah jadi maknanya mereka menerima maklumat politik yang secara tidak tepat. Yang buruk ialah orang politik, bukannya parti politik. Apa pengundi muda akan bertindak mengundi ibarat lalang ditiup angin? Saya kira bergantung kepada latar belakang mereka dan sekeliling mereka. Jika mereka menerima pendidikan literasi yang baik daripada ibu bapa mereka, daripada pengesaran mereka, malah daripada kelompok NGO ataupun mereka sendiri berfikirannya lebih kritis, saya kira mereka akan terdorong ke arah landasan yang betul. Cuma mereka yang kurang berminat dengan politik, satu lagi jenis yang mudah terpengaruh, tidak ada budaya kritis, ini yang memberikan bahaya kepada bukan saja kepada negeri, berbahaya kepada negara. Sebab mereka ini kadang-kadang ada satu kes kan, PIU dulu, undi muda. Mereka sebelum mereka mengundi sesama kawan di belakang baris, mereka awesome. Nak pilih apa, pilih begitu. Sampai begitu. Maknanya tidak serius, satu. Yang kedua, kadang-kadang mereka ni terlalu berani bereksperimen. Kalau ni tak betul, kita pilih yang ni pula. Sedangkan sebelum itu mereka perlu adanya sedikit pendidikan, usaha, literasi sebenarnya. Tapi mereka
tak ke arah tersebut. Mungkin mereka sibuk dengan pekerjaan mereka yang lain dan sebagainya, tapi ini intervention ni perlu dilakukan oleh kerajaan ataupun NGO ni supaya memperbanyakkan macam mana kita meningkatkan literasi ni. Izinkan saya tambah sedikit, ada perdebatan sikit sekarang ni sebab saya ingin melihat, bagi saya lah ya, pada pendapat saya, kalau mengundi hanya kerana obsesi parti politik itu lebih berbahaya. Ya, kerana ianya sudah tidak ada rasionalnya dari segi nak melihat apa yang telah dilakukan, apa yang tak dilakukan, kerana terlalu obses kepada satu-satu parti politik. Ini ditujukan pada pengundi tua? Ya. Tadi pengundi muda. Sebagai orang yang tak berapa muda, tetapi di tengah-tengah. Tetapi rasa perlulah diketengahkan juga masalah obsesi. Kerana saluran satu lah ni. Ya, kalau mungkin juga saluran lain juga ada juga ya. Kerana kalau obsesi ni dia tidak boleh berfikir secara rasional. Ya. Dan oleh itu kalau kita tengok, walaupun pengundi muda secara freestyle, tetapi mereka masih boleh diberi perdebatan dan juga pro and cons dan biar mereka menilai. Namun kepada golongan pengundi yang sudah obses, ya, kalau bagi pro and cons pun mereka tidak dapat menilai kerana dah terlalu taksub. Ya, taksub ini adalah satu indikator yang tidak sihat untuk sebuah masyarakat demokrasi dan juga masyarakat maju. Kalau kita lihat di negara-negara maju, ahli-ahli politik ni kadang-kadang naik LRT, disantuni secara biasa, ya, dan juga mereka lihat ahli politik adalah golongan yang buat kerja ya untuk rakyat. Ianya lebih kepada itu. Jadi kurang literasi juga tidak baik, perlulah dipertingkatkan literasi. Namun dari segi yang terlalu obses juga, ini satu yang perlulah dimohonlah untuk nilai semula. Janganlah terlalu obses. Mengundi dengan berilmu. Ya. Okey, Dr. Sharifah, Dr. Awang, kita nak bersama dengan Ridwan seketika kerana ada isyarat untuk beberapa pelaporan dari lokasi-lokasi yang akan dipaparkan bersama dengan anda seketika nanti. Silakan Ridwan. Kurang 10 minit lagi sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, dan kita akan terus sahaja bersama dengan rakan pelapor di N22 Rahang. Hana sudah pun bersedia di Markas Brigade Kem Rasah. Apa kata kita terus sahaja bersama dengan Hana di sana? Hana, silakan. Baik, terima kasih. Hari ini saya berasa sungguh selamat dan juga teruja kerana di sekeliling saya ini merupakan mereka yang menjadi tonggak keselamatan negara, dan atas faktor itulah mereka hari ini menunaikan tanggungjawab mereka dengan mengundi awal, berbeza dengan kita rakyat biasa. Dan saya nak berkongsi dengan anda semua, hari ini di Negeri Sembilan seramai 744 tentera dan juga pasangan akan menunaikan tanggungjawab mereka mengundi awal di 8 saluran, di 8 pusat mengundi awal, termasuk Markas 1 Brigade Kem Rasah Seremban ini yang terletak di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Rahang. Dan secara keseluruhannya ia akan turut melibatkan 8 pusat mengundi dan 43 saluran mengundi awal. Dan hari ini di Kem Rasah seramai 1,271 tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab mereka, dan 4 saluran dibuka pada hari ini. Dan kalau anda dapat saksikan di belakang saya ini sudah ramai mereka yang mula mengambil tempat untuk menunaikan tanggungjawab mereka, dan saluran mengundi telah pun dibuka sejak pukul 8 pagi tadi. Dan hari ini juga seramai 23 petugas SPR ditugaskan dan dibantu oleh 10 anggota tentera dan juga polis. Baik, sedikit perkongsian bersama penonton. Dun Rahang menyaksikan pertemuan 1 lawan 1 iaitu antara calon Pakatan Harapan Desmond Xiao Miao Kong dan calon PN Lee Boon Siang. Dan PH menamakan muka baharu kali ini selepas penyandang kerusi ini Mary Josephine Pritam Singh daripada PH mengumumkan untuk tidak bertanding pada pilihan raya
saya kali ini selepas memegang kerusi ini selama 2 penggal. Dan Dun Rahang secara keseluruhannya mempunyai jumlah pengundi seramai 20,182 pengundi dengan pecahan 18,631 pemilih biasa, 1,548 pengundi awal dan 3 pengundi tidak hadir luar negara. Baik, setakat itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari kem Rasah ini, dan insya-Allah akan kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa perkembangan terkini dari sini. Saya Hana Adlina Satun Ahmad yang sahih di RTM. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Hana dari N22 Rahang Markas Brigade Kem Rasah. Baiklah, kita teruskan siaran ini bersama dengan Ismail dan juga Zaliha dan juga bersama dengan tetamu, dan kita akan mengakhiri. Okey, secara kesimpulan ringkas Dr. Awang, pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 ini mungkin boleh menjadi pengakhiran karier kepada setengah individu politik dan juga mungkin boleh menjadi katalis untuk menambahkan lagi populariti mereka apabila ada yang bergantung harap untuk memenangi PRU ini dan juga ada yang mungkin untuk menambahkan lagi leverage politik mereka. Jadi apa mungkin pandangan ini berbeza? Situasi ini memang dijangka akan berlaku apabila terdapat ahli parlimen yang bertanding DUN, ada juga yang kalah bertanding semula untuk mendapatkan hayat politik mereka itu dapat didenyutkan kembali. Misalnya Azwin Ali bertanding di Kelang sekali untuk menampung dari segi imej dia, reputasi beliau. Sama dengan Rina Harun, bertanding semula dengan harapan akan menang, akan memastikan benda itu akan dapat menampung, menebus kekalahan beliau. Dia meningkatkan reputasi, lebih-lebih lagi beliau memegang jawatan besar dalam parti. Sama dengan Rizal Marekan, beliau kalah pada parlimen ini, kali ini bertanding dekat Betam. Jadi kita lihat beliau cuba nak menaikkan semula reputasi beliau untuk menutup reputasi beliau yang telah menjunam. Begitu juga kita lihat di sebaliknya ada Anthony Lok, ada Tok Mat, sudah menang besar dalam pilihan raya umum dan sekarang ini kembali untuk turun. Ini akan menambahkan lagi momentum, reputasi, kepimpinan dan juga imej parti. Jadi ada suasana yang mungkin memihak mereka. Di satu pihak pemimpin ada yang terus mencuba untuk memastikan hayat politik mereka boleh bernafas. Talian hayat terakhir. Talian yang terakhir. Ya. Dr. Sharifah? Jatuh bangun dalam politik ini adalah biasa dan juga sekiranya mereka tidak mendapat menjadi wakil rakyat, mereka selalunya akan banyak memberi tumpuan kepada parti, gerak-gerak kerja parti. Itu adalah satu perkara biasa. Tapi untuk sebab kita ada beberapa saat sahaja lagi, saya ingin menyerulah kepada rakan-rakan senegara kita, senegeri, terutamanya 6 negeri untuk turun mengundi kerana undi adalah amat penting. Kalau kita tengok di Bertam 200 lebih. Jadi siapa yang menyokong kepada Datuk Rizal, turun ramai-ramai. Kalau menyokong YB Khalid, menyokong. Dua-dua tu adalah rakan di dalam satu universiti dahulu. Dan kalau kita tengok, yang paling penting adalah turun mengundi, raikanlah demokrasi negara. Jangan hanya bercakap negatif, mengkritik dan sebagainya. Namun bila tanya dah mengundi ke belum? Belum. Itu adalah satu perkara foundation, satu perkara asas, iaitu turun mengundi. Mengundilah ramai-ramai, pastikan kalau kita tengok dari segi kematangan demokrasi, kita nak tengok berapa peratusan yang mengundi. Itu pun kita lihat bukan sekadar keputusan pilihan raya. Saya kira jangka hayat untuk demokrasi negara juga bergantung kepada setiap undi yang dititipkan dan juga setiap undi yang diberikan. Terima kasih Dr. Sharifah, terima kasih Dr. Awang kerana bersama kami. InsyaAllah kita akan kembali bersua pada hari pengundian nanti. InsyaAllah kita akan membawa lebih panas lagi aspek PRU DUN ke-15 ini. Terima kasih kepada sahabat kita Syu dan juga Ridwan. Alhamdulillah kita berakhir di sini. Selama 4 jam sempat kita bersiaran, penerbit kami Faiz Syauqi dan juga Fatia Nur Hashim. Terima kasih kepada anda yang telah pun menonton siaran kami dan pastikan terus menonton TV1 untuk lebih banyak perkembangan berkait dengan PRN 15 kali ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan kemuncaknya pada hari Sabtu ini bermula 8 pagi sehinggalah
kita keputusannya pada tengah malam mungkinlah kan. InsyaAllah. Ya. Jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab anda. Sekian daripada kami bersama PRU DUN yang ke-15. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara.